Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak belajar macam mana nak buat rajah sinar lah. Seperti mana kamu ketahui bahawa apabila cahaya ni dia melalui di kawasan tengah ni, titik ni, jadi dia punya corak cahaya yang dia lalu ni akan dia tak ada mana-mana dia tak ada terbias lah kan, dia akan terus macam tu. Jadi kamu kena belajar nak lukis macam mana. Okey, pertama sekali kamu kena ingat balik prinsip-prinsip yang mana kita dah belajar pada minggu lepas. Kamu tengok di minggu lepas punya, iaitu muka surat 254 kan. Sinar yang menuju pusat optik. Ni pusat optik. Optik merambat pada garis lurus melalui pusat optik tanpa dibiaskan. Jadi bila mana dia melalui sinar ni, dia melalui pusat optik ni, dia hanya lurus sahaja. Okey, itu satu. Yang kedua, kamu kena tahu bahawa sinar di mana dia lalu pada paksi utama ni paksi utama kan. Ini paksi utama, dia selari dengan paksi utama ni. Okey, ni sinar ni bila mana dia terkena sahaja pada paksi yang mana yang ni kan, apa akan jadi? Dia akan terbias kan. Dia akan terbias, lepas tu dia akan terkena pada titik fokus kan. Jadi bila mana dia lalu, dia terkena sahaja pada paksi utama ni, dia akan terbias, dia akan pergi ke titik fokus. Tu yang kedua yang kamu kena tahulah. Dan yang ketiga, sekiranya satu sinar tu dia dah lalu titik fokus, kemudian dia terkena pada pada paksi utama ni, tidak ada pembiasan lah, dia akan selari je dengan yang garis yang ni kan. Garis tu kamu kena tengok lah, kamu kena tahu juga nama-nama ni. Kadang-kadang kita ni tak ni. Ni paksi utama, ni paksi kanta, ni paksi utama, ni paksi kanta. Jadi bila mana dia dah lalui titik fokus ni, bila mana dia kena saja pada kanta, tidak ada berlaku pembiasan lah, dia akan terus. Jadi kita nak tengok, bukan nak tengok, nak berlatih. Nak berlatih supaya kamu membiasakan dirilah dengan lukisan-lukisan rajah sinar ni. Sebab apa? Melalui rajah sinar ni, maka kamu dapat meneka apakah ciri-ciri imejnya yang akan terbentuk. Jadi sebab tu saya nak suruh kamu gunakan kertas graf lah. Kalau kertas graf, dia dah ada ukuran-ukuran dia. Contohnya yang ni yang ni kita kena adakan dia punya senggatan-senggatan dia lah, supaya betul, supaya sama Sebab apa? Kalau kamu tak sama, nanti kamu akan dapat image yang tidak sepatutnya kan. Jadi bila mana kamu pakai kertas graf, dia akan jadi lebih tepat lah. Ni kita lukis paksi kanta. Jadi bila mana cahaya tu jadi pertama sekali kamu kena pastikan dia punya F dia ni samalah. Sini F, sini pun F, sini 2F kan. Jadi kamu kena, bila mana satu image tu dia objek tu dia berada di infinity kan. Infinity ni tidak ada di titik fokus ni, tidak ada, dia tak ada sini objek dia berada di infinity. Jadi kamu kena lukiskan, first kamu lukiskan satu sinar pergi ke sini. Lepas itu bila mana kamu ambil ni, nak lukis satu lagi sinar ni, pastikan dia melalui F ni. Itu kena pastikan, dan dia kena selari lah, jangan sengit. Macam tu. Tapi bila mana dia terkena pada paksi kanta, dia dibiaskan selari dengan paksi utama. Ni paksi utama lah, selarikan dia. Jadi di mana terdapatnya persimpangan ni, kamu dapat ni, dia bersimpang macam tu kan. Bersimpang, jadi kamu kena, di sinilah tempatnya terbentuknya objek, jadi kamu lukiskan kan. Jadi untuk keadaan ini,
Image tu adalah dia nyata dan dia songsang dan diperkecilkan. Diperkecilkan. Okey, untuk kes O lebih objek O ni dia lebih jauh daripada 2F. Maksud 2F tu yang kat sini. Ni 1F. Ni 2F. Objek tu berada di luar daripada 2F. Maksudnya lebih jauh daripada 2F. Apa akan jadi pada bila mana sinar tu dia melalui kanta ni. Jadi kita nak lukiskan sini F, sini 2F Sini 2F. Jadi objek tu berada di sini. Objek tu berada di sini. So kita lukiskan objek tu buat macam tu. Kan? Kemudian buatkan satu sinar. Okey, dia kena sini. Bila dia kena situ, dia terus dibiaskan ke F. F pertama tu. Kan? F pertama. Tu kamu buat macam tu. Okey, lepas tu buatkan satu sinar melalui titik tengah ni, sini. Dia kena ada satu sinar ni daripada sini, dia kena titik tengah. Jadi kamu tengok, kamu buatkan satu objek ni, buatkan image dia macam tu. Daripada titik persimpangan ni, lukiskan satu image lah. Kan? Okey. Jadi untuk kes ni kamu dapat tengok bahawa jarak image F lebih kecil daripada V, lebih kecil pada 2F. Okey, tu dia punya jarak image dia. Maksudnya F dia tu, F yang ni, image dia ni, dia sebenarnya lebih besar daripada F1 ni, tapi dia lebih kecil pada 2F. Itu maksud dia. Image di antara F dengan 2F di sini. Jadi untuk kes ni, image dia sebenarnya adalah nyata, songsang dan diperkecilkan. Kamu nampak dia lebih kecil, dia punya anak panah tu kan? Maksudnya dia lebih kecil. Okey, kita pergi pula pada kes yang ni. U sama dengan 2F. Maksudnya objek O ni dia berada tepat-tepat dengan titik 2F tu. Jadi apa akan jadi? So, kamu buatkan satu objek, macam satu nak panah objek macam tu. Kan? Bahkan kamu boleh kira berapa cm dia ni. Contohnya buat dalam 1 cm gitu. 1 cm. Lepas tu buatkan satu garis lurus mengenai paksi kanta. Kemudian dia kena pergi kepada titik F tu ya. Jangan kamu tersilap, jangan buat sini. Dia kena pada satu titik tu, F tu. Kena situ dekat F pertama ni, bukan F kedua, F pertama. Kemudian kamu lukiskan satu sinar. Dia mesti kena pada titik ni. Yang sini. Kan? Kena. Kemudian di sinilah kamu punya image. Boleh buat yang lebih ni lah. Pastikan daripada persimpangan tu pergi ke paksi utama. Jadi kamu dapat tengok kan berapa cm kah dia terbentuk kan. Berapa cm dia terbentuk kan. Biasanya kalau untuk objek ni U sama dengan 2F ni, dia sebenarnya kena tepat-tepat. Dia akan tepat-tepat dengan 2F. Kenapa ini berlaku? Pertama sekali sebab saya tak pakai kertas graf. Itu sebabnya. Sebab tu saya nak beritahu kepada kamu, sepatutnya dia kena persimpangan ni berlaku tepat-tepat dengan 2F. Dan bila mana dia sama dengan 2F tu, dia punya image dia mestilah nyata, songsang dan sama dengan saiz objek. Saiz objek contoh 1 cm. Di sini pun kamu akan dapat 1 cm. Mestinya kamu akan dapat 1 cm. Bagaimana pula kalau objek tu berada di antara 2F dengan 1F ni? Macam mana? Jadi kita cuba lukis. Tanpa melihat ni tak payah tengok buku pun. F, sini 2F, sini 1F, sini 2F. Objek tu berada di sini.
Itu. Lagi bagus kalau kamu ambil terus punya bacaan, cik. Contohnya ni 1 cm dekat ni 1 cm. Okey. Lepas tu daripada ni dia kena selari dengan paksi utama. Lepas tu dia kena pada 1F ke bawah, tepat dengan 1F tu. Lepas tu ni, okey, kamu kena daripada sini kena pada dia punya paksi utama, pada titik utama ni sini. Kemudian kamu tengoklah ni persimpangan dia kan. Okey, di sini. Okey, kamu naik ke atas. Okey, kamu nampak tak? Cuba kamu ambil bacaan sini. Dia lebih besar daripada 1 cm kan. Jadi ini kita dapat tengok bahawa kamu tengok, dia image dia akan mesti lebih besar, diperbesarkan. Sebab apa? Sebab kita dapat image dia ni besar. Ni kamu tengok ni. Image dia besar daripada objek. Kamu ukur macam mana tahu besar tak besar, kamu ukur lah. Ni 2 cm, dekat dalam 2 cm gitu. Ni 1 cm. Jadi kita tahulah bahawa image dia sebenarnya telah pun diperbesarkan. Dan dia songsang. Dia songsang. Kan? Dan dia adalah masih lagi nyata. Kalau objek-objek tu dia terbentuk dekat sini, kan, ada persimpangan sini, dia mesti nyata. Perasan tak? Perasan? Berlaku je persimpangan sini, kan? Nyata. Sini nyata. Simpang sini nyata, kan? Simpang sini nyata, kan? Ada tak yang tak nyata? Ada, nanti kita akan pergi tengok. Jadi untuk kes ni, yang berada sini objeknya antara 2F dengan 1F ni nyata, songsang dan diperbesarkan. Okey, kita pergi kepada kes yang mana objek itu dia berada pada tepat dengan F, 1F tu. Apa akan jadi? Jadi kita lukis tanpa kita tengok buku teks. Okey, ni objek kat sini. Okey, buat dalam 1 cm gitu. Okey, 1 cm. Okey. Ni satu sinar pergi pada paksi kanta 1. Kemudian dia kamu kena lukis tepat dengan 1F tu. Kena. Sap buat macam tu. Okey. Lepas tu daripada atas ni sini atas objek tu kamu kena buatkan satu ni melalui titik tengah sini. Zap macam tu. Jadi di sini kamu dapat tengok bahawa okey, walaupun kamu nak cari image ni, kamu buat kat atas gitu. Okey, ni. Kan? Kalau ikutkan kamu tak akan dapat lah di manakah persimpangan dia, jauh lagi ke sini. Jadi kita anggap dia apa? Bila mana sesuatu lukisan ni, rajah sinar ni, dia tak ada persimpangan kat sini. Dia tak ada dia bertentang gitu, tak ada. Ini jawapannya dia adalah maya. Maksudnya dia tak terbentuk pada skrin. Dia tak terbentuk pada skrin. Okay, nanti kita tahu apa itu maksud terbentuk tak terbentuk. Tapi sekarang ni dia adalah maya. Dan dia tegak. Dan diperbesarkan. Dan diperbesarkan. Jadi kamu akan dapat tengok image tu dia besar. Image tu dia besar. Dan dia memang tegak lah. Dan dia maya. Maya ni dia sebenarnya bukan tak ada dekat skrin. Kamu hanya nampak sahaja. Tapi kalau kamu buat eksperimen untuk dapatkan daripada skrin, terbentuk skrin, dia tak ada kat skrin. Objek tu lah tidak ada pada skrin. Bukan objek. Image tu tidak ada di skrin. Macam mana pula untuk kes yang mana objek ni berada lebih kecil daripada F. Maksudnya dia dekat je dengan kanta tu. Okey, apa akan jadi pada objek tersebut? Jadi kita tengok, okey, kita lukiskan dia punya paksi utama. Jangan pastikan dia punya ni sama senggatan dia ni. Senggatan ni kalau tak sama, nanti kamu akan dapat yang tak samalah, berbeza. Okey. Ni paksi kanta. Okey, objek tu berada di sini. Kamu buatkan 1 cm. 1 cm tu panjangnya. Okey. Sinar tu bila mana dia terkena pada paksi kanta, dia akan terbias kena pada 1F tu.
So kamu lukis macam tu. Kan? Okey. Kemudian daripada sini, daripada objek ni, dia mesti lukiskan kena melalui titik tengah tu. Sini kena sini. Tapi apa jadi? Kan? Kita lukis lagi ni. Okey, jadi kita dapat tengok persimpangan dia berlaku di sebelah sini. Sebelah sini. Dia bukan berlaku sebelah sini. Kan? Jadi bila mana persimpangan tu berlaku di sebelah sini, belah sini, belah kiri ni, kan? Apa jadi? Dia adalah bersifat maya. Dia mesti maya. Kalau sebelah sini, dia mesti nyata. Kalau persimpangan tu berlaku di sini, nyata. Kalau berlaku sebelah sini, dia adalah maya. Ataupun tak berlaku langsung, macam kes yang tadi, yang ni, maka dia pun juga adalah maya. Jadi kita tahu dia adalah maya, tegak dan diperbesarkan. Kenapa diperbesarkan? Kamu boleh tengoklah, kamu boleh ukur. Contohnya di sini, kamu buat dia punya ni dia punya image dia. Cuba kamu ukur. Yang ni 1 cm. Dan bila mana image tu dapat dibentuk, kamu ukur. Dia lebih besar daripada 1 cm. Jadi maksudnya dia diperbesarkan. Okey, mari kita buat yang kanta cekung pula. Okey, ini kita lukiskan dia punya paksi kanta. Dan F dia kita buat besar sikit. Sini F1. Sini F1. Okey, di sini nanti akan ada F2 lah sini kan. Sini 2F. Sini 2F. Okey, jadi kat mana kita letakkan dia punya objek? Objek dia lebih jauh daripada 2F. Maksudnya kat sini. Di sini. Kamu buatkan 1 cm sini. Okey. Bila mana kamu lukiskan rajah sinar ni, okey, ni kena saja pada dia punya kanta ni, dia mesti mencapah. Mencapah dia bukannya kamu boleh lukis suka-suka hati ni, bukan. Dia kena lalui 1F kat sini. Kat sini kan. Kat sini, kat sini kamu lukiskan titik macam tu. Okey, lepas tu daripada sini, objek ni dia kena lalui yang ni. Yang titik tengah tu. Tu. Di sini kamu dapat tengok tak persimpangannya berlaku di sini. Jadi objek tu, image-nya terbentuk di sini. Kamu tengok dia lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil kan daripada ni. Kamu boleh ukur tengok. Ini 1 cm. Ini tak sampai 1 cm. Jadi kan, di situ pun kamu dah dapat teka dah. Dia punya sifat dia apa? Kalau berlaku kat sini, di persimpangan dia maya, mesti maya. Kalau kat sini, belah kiri ni. Ni belah kanan, kan? Ni kanan, ni kiri. Dari sini kita tahu dia kecil, diperkecilkan dan dia mestilah maya dan dia adalah tegak. Kan? Okey, kita pergi pula kepada kes kalaulah objek itu berada lebih kecil daripada F. Lebih kecil daripada 1F tu, okey, kamu cuba lukiskan 1 cm objek, 1 cm sini. Lukiskan 1 cm. Okey. Lepas tu apa jadi? Sebenarnya kamu lukiskan dia punya rajah sinar dia mestilah mengenai pada paksi kanta. Dan macam mana kamu nak mencapahkan dia, jangan kamu tak boleh capah suka-suka. Dia mesti capahkan ni macam tu. Dan ada titik-titik, dan titik-titik tu kena tepat melalui 1F ni di sini. Dia kena tepat. Lepas itu, okey, daripada objek ni, kamu lukiskan biar kena pada titik tengah tu. Macam itulah cara capahan dia tu. Okey, daripada sini kita dapat tengok kat mana berlakunya pertindihan tu di sini Ni nampak. Kan? Jadi kita dapat tengok dia lebih kecil kan? Lebih kecil daripada yang asal dia. Kan? Kamu turun ke bawah, cuba kamu ukur. Lebih kecil daripada 1 cm.
Jadi di sini kita dapat tahu bahawa dia adalah maya. Sebab apa? Image dia terbentuk sebelah sini. Mesti maya. Dan dia diperkecilkan sebab apa? Sebab kamu tengok image yang kamu ukur kecil kan berbanding objek. Dan juga dia adalah tegak. Jadi kamu mesti ingat, kalau image, kalau cekung ni mesti tegak. Cekung je mesti akan tegak kan? Dia punya ni. Samalah juga kalau pembentukan image dia tu kan di sebelah sini, dia mesti akan jadi tegak. Macam tu, cara senang je kamu nak ingat. Kalau tidak ada persimpangan sebelah sini, masa kita tahu dah dia image dia mesti tegak. Kalau ada persimpangan, ni, okey, sini kan, jadi kamu tahu bahawa dia mesti nyata, songsang, semua songsang. Bila mana di sini persimpangan dia kan, pertindihan tu. Kalau tak ada pertindihan sebelah sini, dia punya cahaya pertindih sebelah sini, dia adalah tegak. Okey, kamu perhatikan, saya ada kanta juga. Okey, kamu perhatikan gambar yang terbentuk pada kanta tu. Kan, nampak? Dia berubah-ubah kan? Kedudukan. Saya ubah kedudukan macam ni, saya nampak macam tu. Saya ubah naik ke atas, dia nampak macam kabur, betul tak? Tapi okey, contoh saya letak tangan saya tu untuk kamu akan dapat tengok tak? Nampak tak? Okey, jadi yang dikatakan pada dia, okey, perhatikan gambar rajah 6.3 apabila satu objek kurang daripada yang dilihat melalui kanta pembesar pada jarak yang kurang daripada panjang fokusnya. Okey, image-nya terbentuk diperbesarkan. Jadi, ini berlaku di mana? Ini berlaku yang mana kurang daripada panjang fokusnya, di mana kamu letak dia kurang daripada panjang fokus dia di sini. Kan? Di sini. Ni panjang fokus pertama. Ni fokus kedua. Kan? 2F tu kedua. Okey, sekarang ni kamu letak di sini. Jadi kamu akan dapat tengok bahawa objek tu akan diperbesarkan. Itu yang berlaku pada kanta. Itu akan berlaku pada kanta. Yang mana kamu ubah-ubah kedudukan objeknya, maka size image dia tu akan juga berubah-ubah bentuk dia. Kan? Kalau kamu buat letak dekat sikit, nampak macam ni, jauh sikit kan. Sampailah kamu nampak image tu jadi kabur kan. Okey, jadi di sini kita tahu bahawa size image yang dibentuk oleh suatu kanta cembung adalah bergantung pada kedudukan objek. Adakah dia berada di 1F, 2F ataupun lebih kecil daripada 1F. Itu yang mempengaruhi pembentukan image. Okey. Jadi aktiviti 26.10 menunjukkan size image terbentuk dalam satu kanta bergantung pada kedudukan objek daripada pusat kanta. Jadi kalau kamu letak kat sini, lain pula objek terbentuk. Letak di 1F, lain juga. Jadi di situlah kita dapat mengira dia punya pembesaran. Macam kamu tengok di sini kan, kita lukis-lukis tadi. Di mana 2F, 1F, setengah F. Macam mana pembentukan image-nya tu nanti. Itu akan berubah ya. Jadi kita akan tengok nanti macam mana pengiraannya. Okey. Sekarang ni kita nak tengok pula macam mana pembesaran linear tu. Macam mana dia punya formulanya dibentuk. Okey, jadi kita buat tadi kita tengok macam mana kanta tu dapat membesarkan image bila mana kamu ubah kedudukan objek. Sama ada objek tu berada di sebelum 2F ataupun di pertengahan antara 2F tu. Jadi kita nak tahu macam mana apakah pembesaran linear dia tu. Berapakah dia punya pembesaran linear? Kita kena kira berapakah ketinggian image ni dibahagikan dengan ketinggian objek. Jadi contohnya sini 2 cm. Contoh ni 1 cm. Jadi pembesaran linear adalah 2 bahagikan dengan 1. Kita dapatlah M sama dengan 2. Okey. Berdasarkan rajah 6.34, rajah nisbah ketinggian image kepada ketinggian objek juga sama dengan jarak image kepada jarak objek. Okey, jadi pembesaran linear kamu boleh juga guna jarak image
dan juga jarak objek iaitu jarak image dibahagikan dengan jarak objek, maka kamu akan dapatlah nilai M tu lah, iaitu pembesaran linear M. Okey, di manakah letaknya jarak objek tu? Ni. Okey, ni ke sini kita panggil jarak objek. Di sini ke image tu kita panggil jarak image. Jadi kamu boleh ambil ni, bacaan yang ni dibahagikan ini untuk kamu dapatkan nilai M. Ataupun kalau tak ada maklumat mengenai jarak tu, kamu boleh guna pembesaran image tu sendiri. Berapa cm sini, dibahagikan berapa cm sini objek dia, dan kamu akan dapatlah jumlah M tu dia. Okey. Jadi pembesaran linear ni dia punya formula dia lah ada ini. Sama ada kamu boleh gunakan objek ataupun kamu boleh gunakan jarak objek bahagikan jarak image bagi jarak objek, ataupun ketinggian image bahagikan dengan ketinggian objek.